berbahagia Profesor Madya Dr. Mahmudin bin Ismail, Timbalan Dekan Pendidikan dan Pengajian Siswa Azhar Universiti Malaysia Pahang. Sambung semula di slot 2, perceraian angkara sihir, satu analisa dari sudut hukum syarak dan solusi perundangan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Mahmudin. Ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang dengan isteri, maknanya memang confirm, Allah dah tegaskan boleh berlaku cerai. Sebab ada lawyer yang menolak. Masa saya pernah dipanggil tu, lawyer tu kata saya rasa tak ada orang cerai kerana sihir. Lawyer Muslim ada macam tu. Jadi kita kena ingat bahawa kita kena beriman dengan apa yang Allah telah sampaikan. Dan dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, iblis memang matlamat utamanya adalah mahu memisahkan antara suami isteri. Kalau kita baca hadis ni, sesungguhnya iblis telah meletakkan arasnya di atas air, kemudian dia mengutus tentera-tenteranya, dan yang paling rendah martabat antara mereka ialah yang paling besar fitnahnya. Saya sikitkan kat sini Salah satu syaitan itu datang kepada iblis, ketuanya, dan dia berkata, aku tidak tinggalkan manusia itu kecuali aku telah pisahkan antara dia dan pasangan dia. Mana ada seekor setan ni, dia report duty pada bos dia, iblis. Dia kata, hari ni yang aku mampu buat ialah sebelum aku datang jumpa engkau wahai iblis, aku telah berjaya pisahkan antara si A dengan si B. Maka kata iblis, fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta, engkau lah yang terbaik. Mana kalaulah satu-satu syaitan, jin itu berupaya berjaya pisahkan suami isteri, itulah kejayaan paling besar. SKT paling tinggi dia dapat capai. KPI tahun tu dia boleh duduk relax lah, dah capai KPI. Itu lebih kurang lah ceritanya. Baik, Nabi pernah disihir tak? Pernah. Kalau tengok dalam hadis Sahih Bukhari, ini kisahnya Nabi SAW telah disihir. Saya letakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti. Itu kita akan bincang slot petang nanti, forensik sihir bersama Tuan Amidun. Mana Tuan Amidun? Tuan Amidun kami akan bincang tentang forensik sihir berdasarkan hadis Nabi SAW disihir. Saya tak akan sentuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan sentuh yang pertama, iaitu Nabi SAW, kana Rasulullah SAW suhira. Nabi SAW telah disihir hatta kana yara annahu ya'ti nisa wa la ya'tihinna, sehingga kesan sihir yang berlaku pada Nabi rasa seolah-olah Nabi telah mendatangi isteri baginda, sedangkan Nabi tak buat. Seolah Nabi rasa Nabi balik rumah Aisyah, balik rumah Zainab, balik rumah isi-isi lain. Nabi rasa balik. Aisyah kata, ya Rasulullah, kamu tak balik. Berlaku 40 hari tak balik, tapi Nabi rasa balik. Dan ada ulama kata Nabi rasa Nabi dah bersama dengan isteri. Isteri kata, tak, kamu tak balik ya Rasulullah, dah 40 hari dah tak balik. Maknanya sihir yang kena pada baginda mengganggu kehidupan rumah tangga baginda. Okey, baik. Jadi maknanya perkara ni berlaku mengganggu rumah tangga baginda. Okey, ini statistik saya dapat ni daripada Tuan Zainal lagi tu. Saya ambil data sikit tak maaf. Kalau tuan-tuan tengok di Selangor daripada tahun 2016 ke 2018, kes statistik aduan kes kekeluargaan melibatkan unsur amalan syirik dan juga sihir di Selangor, 2016 ada 110 kes aduan, baru aduan. Kemudian tahun 2017 ada 115 kes aduan, dan 2018 hingga bulan Mei, baru separuh tahun dah 59 kes. Ni ada mana di Selangor dia punya kesedaran tentang perkara ni agak tinggi. Dan dalam borang perceraian, nak mau cerai pun memang ada satu kolom kita boleh tanda kalau sebab apa, tekanan ekonomi, campur tangan keluarga, curang, dan yang terakhir sebahagiannya ialah kerana amalan syirik sihir. Ini aduan yang biasa diterima di JAIS. Baik, kes yang pernah berlaku, kes Musaffar Baca. Tuan-tuan kena ingat, kes Musaffar Baca antara leading case di Malaysia tentang perceraian yang berlaku akibat sihir. Pada 28 Disember 1989, Mustafa berjaya mendapat tender kantin sebuah kilang di Negeri Sembilan. Kes niaga je. Kes niaga, menang tender kantin. Semenjak itu fikirannya tidak tenteram, selalu bergaduh dan memukul isterinya. Tanpa disedari, beliau telah membuat permohonan untuk ceraikan isteri.
beliau menemui bungkusan kain putih dalam kantin tersebut, dan menurut dukun ni masalah masa tu tak ada, mungkin perawat Islam tak meluas, maka dia pergi jumpa dukun, dan dukun kata beliau telah disihir kerana berjaya mendapat tenda kantin tersebut, dan setelah berubat keluar dari kantin tersebut dia telah pulih dan boleh berfikir secara normal. Saya jumpa pendaftar kes ni, iaitu Puan Fatimah Manja. Dia cerita pada saya, dia kata saya ingat Mustafa ni datang ke pejabat saya, dia menangis dekat tepi pintu tu. Dia kata masa bila saya datang ke pejabat ni, masa bila saya isi borang, masa bila saya ceraikan isteri, dia tak sedar. Sampai tahap macam tu berlaku dalam kes ni. Jadi cuma hakim dalam kes ni alhamdulillah bijaksana. Dalam jatuhkan serayuan, hakim tanya pada Mustafa, kamu mazhab apa? Sebab masa tu kes berkaitan cerai sihir ni susah untuk dibawa ke mahkamah, mungkin kerana pembuktian agak susah. Jadi hakim ni mengambil satu langkah yang bijak. Dia tanya, kamu Mustafa mazhab apa? Mazhab Hanafi. Dia bercerai talak 3 terus ni. Kamu mazhab Hanafi, cerai 3 talak dalam satu sebutan dikira 1. Jadi kamu masih ada 2 lagi. Kalau mazhab Syafi'i, 3 lah jatuh. Jadi dalam kes ni nasib baik dekat situlah boleh selesai. Cuma kes ni tak dapat dibicarakan atas dasar kena sihir. Baik, kes kedua. Kes ni pun saya ambil daripada masa buat kajian sama dengan Tuan Zainal. Sebenarnya berapa kes kita kaji? 14 belas di Selangor. Saya ambil 2 kes yang nak menunjukkan macam mana perbezaan. Ini kes tahun 2014 Tuan-tuan boleh tengok kes saman. Defender berperangai pelik, kerap was-was dan sering tertekan. Defender mendapatkan rawatan, dan dalam tempoh rawatan defender ni suami tu, dia menghubungi isterinya iaitu plaintiff dan melafazkan cerai. Dia call isteri dia masa dalam rawatan, dia ceraikan isteri masa tu. Dan defender mengaku tak sedar apa yang dia lafaz. Dia kata dia tak sedar. Dan mahkamah sabit sah lafaz cerai tu dan menggugurkan talak kerana defendant gagal kemukakan bukti tentang ketidakwarasan. Dia kata dia tak waras, tapi bukti tak ada. Mahkamah tolak. Faham? Maksudnya dia kata dia, kerana dia dalam keadaan tak waras akibat gangguan jin, syaitan, dia ceraikan isteri, tapi dia tak dapat membuktikan ketidakwarasan, maka mahkamah kata tetap jatuh talak. Okey, ni contoh yang mana mahkamah tak nak terima. Sebab tu kita tak boleh kata mahkamah ni tak adil lah kerana tak terima. Bukan sebab tak adil, tapi sebab pihak yang menuntut, yang membuat permohonan ni tidak membawa bukti. Ini kes berlainan sikit. Kes sama tahun 2014 di Selangor juga, plaintiff iaitu suami pula, dia lafazkan cerai dalam keadaan tak sedar diri masa dirawat. Di masa dirawat tu dia memang meraung dan dia lafaz talak, dia ceraikan isteri. 2 saksi ada. Macam kes tadi, saksi tak ada. Ini kes ada saksi. Dia mengaku mendengar lafaz tersebut, namun suara suami tu berlainan dengan suaranya yang sebenar masa dirawat. Tapi masa dalam masalah dalam ni juga ialah plaintiff itu suami gagal kemukakan saksi itu perawat, sebab perawat tak nak hadir. Ini pun masalah juga kalau kita perawat-perawat Islam, kalau kita tak nak hadir mahkamah, susahlah kita nak bantu mangsa. Mahkamah minta plaintiff bersumpah, tapi hakim bijak, maka minta plaintiff bersumpah. Lalu mahkamah kata sabit tak berlaku cerai sebab ada sokongan daripada saksi yang menyaksikan peristiwa itu. Maknanya mahkamah bersedia untuk memberi peluang kepada pihak ini membuktikan, dan kalau berpuas hati insya-Allah tak berlaku cerai walaupun dalam keadaan disihir, walaupun nampak lafaz itu secara soreh. Baik, itu senario yang berlaku. Sekarang kita lihat hukum dari sudut hukum. Dalam kitab Fatawa wal Istisyarah al-Islam al-Yawm disebut fal mashhur idza kana sihru yufqiduhu wa'yahu wa idrakahu wa yaj'aluhu yatakallam bima la yurid fa inna talaquhu ghairu waqi' liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la talaq fi ighlaq. Maka adapun mangsa sihir itu, suami isteri, kalau salah seorang ni disihir, sekiranya sihir yang dikenakan kepadanya itu menghilangkan kewarasan, jadi gila, dan menjadikannya berkata-kata apa yang tidak mahu, macam Mustafa baca tadi, maka sesungguhnya talak tersebut tak jatuh talak kalau dia boleh buktikan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada talak dalam keadaan terikat atau terpaksa. Jadi jelas dari sudut hukum syarak, mana-mana suami yang melafazkan talak
dalam keadaan dia tak waras. Mungkin sebab apa-apa saja, dan salah satunya sebab sihir. Jadi tak waras, jadi gila, maka talak itu tak jatuh. Syekh Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah li Ibn Taymiyah, dia kata apa? Wa man suhira fa balagha bihi sihru alla ya'lamu ma yaqul fala talaqa lahu, amma in kana sihruhu la yughayyir aqlahu wa idrakahu kama ya'qidu anil jima'i faqat fa hadza talaquhu waqi'. Barang siapa yang disihir sehingga menyebabkan dia tidak tahu apa yang dia kata, dia disihir dan dia tak tahu apa dia kata, dia tak waras, maka talak tak jatuh, sama macam tadi. Namun sekiranya sihir itu tidak menjejaskan kewarasan akal dan kesedarannya, seperti sihir yang menahan dari persetubuhan sahaja, maka talak jatuh. Faham beza dia? Tadi dia kena sihir dan dia hilang warasan, talak tak jatuh walaupun dia ucap 1000 kali. Tapi dia, yang kedua, dia kena sihir dan dia waras, cuma mungkin alat kelamin je tak berfungsi kerana sihir jerutan, dan masa tu dia lafaz talak pada isteri. Sihir talak tetap jatuh sebab warasnya, akalnya masih waras. Okey, clear Angguk-angguk tu tanda faham bukan tanda ngantuk. Okey, sekarang kita tengok yang realiti yang berlaku bila saya masuk kes ke mahkamah kan, masuk dalam jadi saksi pakar. Keadaan pertama, kedua ni mudah Keadaan ketiga, keempat agak sukar. Okey, kita tengok keadaan pertama, mangsa diganggu makhluk halus hingga jadi gila, maka talak tak jatuh, clear cut macam tadi. Yang kedua, mangsa diganggu makhluk halus, kena sihir ke, kena saka ke, dan dia masih waras, cuma anggota tubuh tak berfungsi, macam tadilah, hukum talak jatuh sebab dia masih waras. Masuk yang ketiga dan yang keempat, ini very technical. Macam mana? Iaitu mangsa diganggu makhluk halus tetapi masih waras. Dia kena sihir dan dia masih waras, cuma timbul khayalan yang tidak benar pada panca indera. Khayalan macam mana? Dia balik rumah, dia kena sihir, tapi dia masih waras. Dia balik rumah, dia sampai depan rumah, dia nampak isteri dia macam singa. Betul? Orang perempuan jadi singa kat rumah. Biasa kita balik, kita tengok isteri kita lah, tapi kali ni kita balik betul-betul. Bukan kinayah yang jadi singa kat rumah tu biasa juga kadang-kadang mengamuk, tapi ini betul-betul dia nampak rupa dia singa. Lalu kita kata, wahai singa, aku cerai kau talak 3. Jadi adakah talak itu jatuh sedangkan singa tu isteri dia? Ataupun dia balik rumah, dia nampak isteri dia rupa singa, dia kata, wahai Fatimah, aku cerai kau talak 3. Macam mana nak bezakan? Jadi dalam bab ni, tidak jatuh talak jika dapat dibuktikan khayalan itu mempengaruhi fikiran pasangan. Maknanya balik rumah dia nampak singa dan dia kata, wahai singa, aku cerai kau talak 3. Memang dia nampak singa betul. Maknanya khayalan tadi betul-betul mempengaruhi dia. Dia nampak singa. Tapi kalau dia nampak singa, dia kata, wahai Fatimah, maknanya dia masih boleh beza antara khayalan dengan yang sebenar. Kalau kita tanya, kamu sebut apa? Wahai Fatimah. Fatimah siapa? Isteri kamu. Maknanya kamu sedar tu, walaupun kamu nampak singa, tapi kamu tahu itu Fatimah. Jadi kalau dalam bab tu talak jatuh. Jadi dalam bab pembuktian ni lah kita kena berhati-hati. Yang keempat, mangsa diganggu makhluk halus, sama macam ni, tapi masih waras, cuma perasaan dan tindakan tak dapat dikawal. Kalau tadi khayalan, yang ni lidah tak boleh kontrol, tangan tak boleh kontrol. Balik rumah, dia nampak isteri dia, tiba-tiba lidah bergerak sendiri, aku cerai kau Fatimah talak 3, aku cerai kau Fatimah talak 3. Tak boleh kontrol. Ada tak keadaan macam tu? Kalau perawat pernah tengok, ada kes macam tu. Macam Tuan Guru cerita tadi lah, yang perempuan tu 2 tahun kerja dia nak minta cerai je, dikontrol, tapi bila rawat tu elok. Jadi dalam bab ni pun sama, hukum talak tidak jatuh jika dapat dibuktikan ianya berlaku di luar kawalan. Kalau dia boleh cerita bahawa dia tu memang dibuat luar kawalan, tak boleh kontrol lidah dia, maka tak jatuh talak. Tapi kalau dibuktikan dia sebenarnya boleh kontrol, maka talak tetap jatuh. Faham Ada soalan nak tanya? Diam je. Sila, boleh tanya terus senang. Tentang waras tak waras. Macam mana jadi klasifikasikan waras tidak waras? Waras tak waras itu kena bawa saksi pakar lah. Sama ada pakar sekretari, kaunseling, ataupun mungkin perawat Islam. Itu kena pandai lah. Itu very technical. Soalan tu kita kena minta bantuan biasa lawyer lah. Lawyer pandai lah bab ni. Nak buktikan waras tak waras. Okay, ya. Assalamualaikum. Salam. Adakah penyakit macam anxiety atau apa semua dia
ada kaitan dengan hal sihir. Sebab tentu dia nampak. Sebahagiannya ada sebab dalam satu persidangan World Mental saya tengok lupa di Muscat, Oman tahun 2012. Masa tu kami ada satu round table dialog di MAIS. Doktor daripada HKL, pakar psikiatrik, dia kata dia baru je balik daripada persidangan psikiatrik sedunia di Muscat, Oman. Dia kata kami telah mencapai satu resolusi bahawa memang penyakit mental ada kalanya disebabkan oleh gangguan jin dan syaitan. Mereka dah mula percaya. Dulu tak. Dulu dia kata mental ni kerana depression, anxiety, stress. Sekarang tak, mereka dah mula terima. Dan kalau pergi ke setengah pusat rawatan, dia ada cara nak tahu orang ni beza sakit mental ke kerana gangguan jin. Kadang-kadang ada kes yang mana nampak suara dia bertukar garau, kalau perempuan bertukar garau, tenaganya macam lelaki. Kita ingat dia kena gangguan makhluk halus, tapi sakit mental. Itu kita cerita bab lain lah. Tapi memang ada kes macam tu. Ada lagi soalan? Okay. Tak ada, saya bagi 2 soalan je. Bila saya kata ada soalan, 2 soalan je boleh tanya. Sebab akhir sesi tak ada soalan lah. Baik, tadi berkaitan hukum. Sekarang ni kalau perkara itu berlaku kepada kita, ahli keluarga kita, rakan kerja kita, jiran kita, datang Fatimah mengadu pada kita, Puan Ji, suami saya kena sihir, dia ceraikan saya talak 3. Jatuh tak talak tu? Dan macam mana kami nak buat? Kalau ikut hukum syarak, Haji boleh jawab tak jatuh kalau dibuktikan dia tak waras. Okay, itu jawapan mudah. Tapi bila masuk mahkamah tak akan tanya macam tu. Kita kena bawa semua bukti. Al-bayyinah alal mudda'i. Bukti bagi orang yang mendakwa. Itu dalam kes jenayah lah. Tapi dalam bab ni kita kena bantu pihak mahkamah ataupun pihak berkuasa agama untuk selesaikan kes kita dengan cara yang terbaik. Baik, 4 langkah untuk menyelamatkan perkahwinan yang diganggu sihir. Kita boleh bagi nasihat 4 perkara ni saja. Yang pertama sekali, Fatimah, pergilah ke jumpa kaunselor pegawai runding cara di Jabatan Agama Islam Negeri. Jumpa mereka. Jangan terus ke mahkamah. Sebab kalau ke mahkamah ni, dia kira the last process lah, langkah terakhir. Sebab bila mahkamah, kita kena banyak tertakluk kepada prosedur. Okey, dokumentasi yang kena lengkap. Tapi kalau boleh pergi ke Jabatan Agama Islam dulu, buat runding cara. Saya akan detailkan yang pertama. Yang keduanya, sekiranya perlu, lepas kita jumpa pegawai runding cara kaunselor ni di Jabatan Agama Islam Negeri, kalau mereka nasihatkan supaya kita dapatkan rawatan dari pusat rawatan bertauliah, silakan. Itu lebih baik. Maknanya pertama kita jumpa pegawai, buat sesi runding cara. Lepas tu kita cari perawat yang mahir, yang diiktiraf. Yang ketiga, kumpulkan sebarang bahan berkaitan sihir atau dokumen yang boleh menyokong dakwaan, termasuk foto, video, rakaman dan lain-lain yang berkaitan. Sebab bila kita kata kita kena sihir, dia tak semata-mata dakwaan, pasti ada sesuatu bahan. Contoh, kita jumpa depan rumah kita bangkai ayam tanpa kepala 3 hari berturut-turut. Jumpa dekat pagar rumah kita botol, ada minyak dalam tu, bungkus kain kuning. Kita balik rumah kita, tengok dalam lemari rumah kita nampak azimat, tangkar dan sebagainya. Jadi benda-benda tu kena dikumpulkan. Dan yang keempat, kenal pasti pihak-pihak yang boleh membantu menyokong dakwaan atau memberi keterangan kepada pihak berkuasa. Ini kira saksi lah. Okay, saya pergi detail satu demi satu. Belum buka soalan lagi. Sabar puan. Saya baru nak cerita 4 ni. Jadi yang pertama, langkah pertama, okey, boleh soalan. Yang mana? Okey. Kalau terkena gangguan saka, dia tak ada bukti kan? Susah nak dibuktikan. Kan sebab Prof Doktor tadi kata dia mesti ada bukti. Jadi kalau gangguan saka kan, dua-dua katakan ada saka. Jadi dia boleh membawa kepada harassment woman yang kena wanita yang ganggulah, lebih kurang macam itulah. Gangguan saka samalah gangguan makhluk halus. Jadi caranya, buktinya kena saksi pakar. Nanti kita akan masuk yang
kedua atau ketiga? Ya, betul. Okey, baik. Jadi langkah satu, kita kalau boleh tadi saya kata kita nasihatkan supaya pergi jumpa pegawai kaunselor, pegawai jurubicara di Jabatan Agama Islam Negeri. Apa yang mereka akan buat, ni antara contoh yang saya pernah latih ya, pegawai-pegawai PNCR, nikah cerai rujuk di Jabatan Agama Islam Negeri, supaya kalau mereka nak mudah tapis orang ni betul ke kena gangguan sihir atau saja nak lambat-lambatkan kes. Sebab ada macam tu saja dia nak lambatkan kes, dia timbulkan macam-macam alasan. Jadi saya telah buat satu produk lah, dia panggil apa, satu penyelidikan di mana kami telah menghasilkan satu boran GSP 48. Mungkin tuan-tuan biasa dengar DAS 21, DAS 42, Depression, Anxiety, Stress Scale. Untuk tengok orang tu sakit mental atau tidak, dia ada 21 atau 42 soalan. Tuan-tuan isi. Akhirnya kita tengok, oh, skor tuan-tuan menunjukkan tuan-tuan ni sakit mental atau tidak. Begitu juga dengan ni GSP 48 ni, kenapa gangguan sihir perceraian 48 soalan. Sama saya replicate DAS 21 tu untuk bangunkan ini, nak memudahkan pihak berkuasa agama. Kalau orang ni dakwa dia kena sihir, isi borang ni kita tengok apa hasil dia, betul tak dakwaan dia tu. Dan borang ini saya tak bagi secara open pada public sebab kita bimbang ia akan disalahguna. So kita bagi training hanya kepada pegawai nikah cerai rujuk di Jabatan Agama Islam sahaja. Jadi kalau tuan-tuan pergi Jabatan Agama, cuba tanyalah ada tak pegawai yang mahir menggunakan GSP 48. Okey, gangguan sihir perceraian. Kalau tuan tengok ini borangnya, dia ada sama sebiji macam DAS 21 dia ada 48 soalan tuan-tuan tengok 48 soalan. GSP 48. Okey. Baik, ni cara skor. Saya laju supaya tuan-tuan tak dapat ambil gambar. Kalau ambil gambar pun blur dah rakam dah. Okey, kalau rakam pun belum tentu tahu cara guna. Kena kursus lah dulu Baik. Lepas kita jumpa pegawai Jabatan Agama, kalau mereka running test GSP 48 atau kalau mereka ada kemahiran tertentu, ditanya-tanya dia tahu dia memang pegawai yang terlatih, dia tahu ini gangguan makhluk halus, maka disarankan supaya pergi dapatkan pengesahan dari pengamal pengubatan Islam yang bertauliah. Ni langkah 2. Macam mana caranya? Kenapa perlu? Kerana pengamal pengubatan Islam ni, kalau tuan-tuan daripada mana-mana pusat rawatan Islam, ambil serius perkara ni. Apa yang kita kena bantu ialah pengamal pengubatan Islam perlu membantu pertama mengesahkan simptom gangguan. Sebab ramai juga kadang-kadang dia mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi menyusu baby malam tu, terus dia kata dia kena sihir. Lagi-lagi dia Google apa tanda. Itu memang perkara yang banyak berlaku. Dia kadang tanya WhatsApp saya, doktor semalam tadi saya gini-gini, betul saya tanya kawan saya kena sihir, boleh tak tolong rawat saya? Jadi simptom tu kita kena bantu untuk sahkan, sebab bukan mudah. Yang kedua, kena sahkan punca gangguan. Macam Tuan Guru sebut tadilah, kalau kita gagal kesan punca, maka penyakit itu akan berulang-ulang. Tapi kalau kita jumpa punca, insya-Allah apa yang rawatan yang kita buat akan memberi hasil. Yang ketiga, kita kena bantu untuk kenal pasti bahan bukti dan keterangan. Kadang-kadang pesakit dia tak tahu apa punca. Macam Tuan Guru sebut tadilah, rupanya kelambu Kaabah. Itu je. Tapi orang awam dia tak tahu. Jadi kita kena bantu. Yang keempat, kita juga kena bantu sediakan dokumen sokongan. Masuk mahkamah tak memadai, ustaz-ustaz kita bawa satu keping surat, saya mengesahkan si fulan terkena sihir. Tak memadai. Sebab kalau kita tengok report daripada pegawai perubatan hospital, bila masuk mahkamah, panjang cerita satu demi satu. Sebab tu bila saya masuk mahkamah sebagai saksi pakar, report saya biasanya 8 hingga 12 muka surat. Saya bacakan ayat ni, apa reaksi dia. Bila kita buat macam ni, apa reaksi dia. Itu kita kena cerita tarikh, tempat, masa. Jadi benda ni, simptom-simptom ni tuan-tuan kena cek satu demi satu. Kalau perawat macam tanya Puan Rokiah tanya tadi, macam mana kita nak sahkan, kita jangan tengok sihir ke saka ke amalan khurafat, tak. Kita akan tengok apa simptom dia. Betul ke dalam keadaan tidur dia mimpi sedemikian? Adakah tidur dia tengok baby tu menakutkan ke atau baby yang comel? Sebab Nabi kata mimpi ma yukrah, yang dia benci. Tengok dalam mimpi menakutkan, baby tu muka berdarah-darah bertaring.
itu baru betul. Tapi kalau muka baby tu cantik, comel, mungkin dia teringin apa anak. Wallahualam. Kena tengok dia mimpi apa yang dalam keadaan tidur, apa yang berlaku, keadaan jaga dia, ada tak kesan lebam pada tubuh dia, berapa lama, kena catat. Setiap 8 perkara ni kena catat. Dia lebam kat mana? Lebam dekat sini ke, dekat peha ke, dekat leher? Kan beza. Kena catat satu-satu. Berapa lama lebam tu? Kemudian keadaan fizikal. Ada tak badan dia rasa macam, minta maaf, yang fizikal ni ialah pendengaran dia, penglihatan dia, bau, rasa, itu semua kena check. Keadaan mental dan emosi, ada tak gangguan mental dan emosi, hubungan dengan pasangan, kediaman, hubungan sosial, kerjaya. Jadi perkara ni perawat kena bantu. Sebab kita bimbang, bila kita kesan tu kadang-kadang boleh jadi gangguan itu kerana gangguan berpunca dari keturunan, genetik atau saka. Boleh jadi gangguan itu berlaku kerana dia ada amalan salah, ilmu pertahanan diri yang salah, ilmu kebatinan yang salah, atau dia ada simpan tangkal, azimat atau bahan-bahan berpuja, atau gangguan biasa. Kadang-kadang orang ni terus jump to the conclusion kena sihir, sedangkan dia tak tengok pun rupanya dalam keturunan ni ada masalah saka. Kadang-kadang saka ni ganggu, dia tak nak bagi pasangan ni bahagia, dia dah lama duduk dengan tuan dia saja nak pisahkan. Sebab bila kita kata sihir, maka kena ada bukti ada orang buat. Kalau saka tak payah, sebab kita tahu keturunan kita macam mana. Kalau kita ada amalan, kita tahu kita buat. Kalau kita ada simpan tangkal, kita tahu kita ada simpan. Tapi kalau bab sihir, kita kena proof ada orang buat. Ini yang susah. Sebab tu sihir ni kalau boleh letak last sekali. Saya dalam pengalaman saya, kalau 10 orang datang nak minta saya jadi saksi di mahkamah, 2 je yang betul, 8 lagi tu kerana masalah ni. Jadi kita bagi consultation lah, balik rumah buang barang-barang yang ada kaitan dengan masalah saka, bakar, rawat. Alhamdulillah lepas rawat tak payah masuk mahkamah, selesai. Okay, ada macam tu. Baik, apa lagi perawat kena bantu? Perawat, bila kita buat laporan rawatan tu, pertama borang tu perlu sediakan hasil laporan rawatan menggunakan yang standard dan lengkap. Kena ada SOP rawatan. Sebab hakim kadang-kadang dia saja nak drill kita, nak tanya kita ni pakar tidak. Dia tanya, contoh saya pernah kena, Doktor merawat lama mana? Saya kata bermula 2003 hingga 2016. Berapa pesakit doktor rawat setiap hari? Saya kata 5 orang purata. Kali-kali lebih daripada 5,000 orang. Bila doktor buat apa SOP rawatan, saya cerita satu sehinggalah hakim tu berpuas hati bahawa kita memang layak untuk diterima sebagai saksi pakar. Okey, saksi pakar dan perawat juga perlu bersedia untuk hadir ke mahkamah. Tuan-tuan, bila kita nak bantu, kita kena all out, bagi full commitment. Jangan kita separuh jalan. Sebab kesian, kadang-kadang pasangan ni betul-betul nak keadilan. Tapi tuan-tuan kena ingat, setiap pengobatan kita kena dibayar kan. Jadi klien kena bayar. Jangan tuan bagi free. Mula-mula boleh 2-3 kes bagi free, sebab nak test market kita kan. Dan lama-lama tuan-tuan, masa tuan-tuan, minyak petrol datang daripada jauh, masa dekat mahkamah duduk lama, itu pun perlu dibayar. Sebab tu sebenarnya kena jadikan ni satu professionalism. Kemudian pendedahan pada perbicaraan. Perawat juga perlu ikut kursus pendedahan tentang perundangan. Sebab dalam mahkamah kadang-kadang lawyer sebelah sana gertak kita. Daripada kita kata ya, jadi tidak. Pandai lawyer, dia akan pusing ayat kalau dia pasang lawyer lah. Baik, ni dokumen yang tuan-tuan kena sediakan. Bila nak rawat pesakit, pastikan tuan-tuan catat latar belakang pesakit, butiran rawatan, tarikh, masa, tempat, jenis penyakit, kaedah mengesal penyakit kena bagi tahu. Tuan-tuan baca ruqyah saja ke? Tuan-tuan gunakan air ke apa? Kemudian kaedah rawatan, cerita. Kena cerita cara rawatan, mandi ke. Kena catat siapa saksi yang hadir dan lain-lain yang difikirkan perlu. Sebab saya tengok sebelum ni ramai perawat dia ambil mudah. Bila rawat saja terus masuk je pesakit, terus rawat tanpa mengambil butiran. Sebab bila masuk mahkamah, susah untuk kita retrieve balik rekod ni. Ini SOP rawatan. Macam contoh di pusat rawatan guru saya memang bermula daripada daftar, kita diagnose dulu, kemudian kita beri penerangan. Kalau setuju, kita teruskan rawatan, prarawatan, buat rawatan, kita nilai, dan pasca rawatan. Kalau tak setuju, terus tamat. So kita kena ada ni. Dan perawat sebagai saksi pakar, klien perlu dapatkan
khidmat rawatan dari perawat yang bersedia jadi saksi. Bila kita ada rakan-rakan yang nak mengadu ke pusat rawatan, bagi tahu dia, pastikan perawat tu bersedia jadi saksi. Kalau tak nak jadi saksi, susah. Nanti kita nak kena kejar dia lagi dan macam-macam. Perawat juga perlu buktikan kredibiliti sebagai perawat dan juga pakar. Kita sebagai perawat kena ada buku log. Saya memang tempat saya di Kuantan memang saya sediakan borang sebab itu yang dimaktubkan oleh Tuan Guru. Bila rawat kena ada buktiran. Jadi bila masuk mahkamah tanya mana rekod perawat rawatan, saya tunjuk ni sekian. Perawat juga perlu menyimpan sebarang dokumen menunjukkan beliau layak jadi saksi pakar. Contohnya rekod rawatan, CJ khusus, hasil penulisan, tempoh pengalaman dan sebagainya, dan juga perlu tahu selok-belok perbicaraan dalam mahkamah. Okey, itu langkah 2. Langkah 3, pengumpulan bahan bukti. Bila kita nak bantu, maka mangsa dan juga perawat kena kumpulkan bahan bukti untuk dibawa ke mahkamah. Apa contoh bahan bukti? Tengoklah, tanya mangsa. Bila kamu kata kamu kena sihir, apa yang kamu tengok? Apa yang ada dalam rumah kamu? Apa yang tengok di sekeliling rumah kamu? Contohnya, ada tak jumpa bahan kotor yang busuk dan sebagainya seperti bangkai, kain kafan, air longkang, bahan berbisa dan sebagainya lah. Bahan bersimpul dan bertali, jumpa tali, jumpa patung orang gantung, jumpa macam-macam lah. Bahan tajam melukakan, bahan dari tubuh mangsa, bahan dalam keadaan khusus. Kalau kita jumpa, maka benda-benda ni perlu dikumpulkan. Cara nak kumpul nanti kita akan belajar petang ni dengan Tuan Midun Nanan dalam bab forensik sihir. Tu orang yang layak untuk menerangkan lebih lanjut. Kemudian keadaan bahan itu dijumpai. Adakah dalam keadaan dibakar, dipanggang, diasap, ditiup, ditikam, dicincang, ditabur, ditanam, digantung, diikat, disimpul, disimpan, dikurung, disapu, digosok? Kena cek satu-satu. Kita jumpa patung. Anak patung teddy bear ada orang ikat dengan benang. Oh, saya rumah saya kena sihir dah. Padahal tengok-tengok anak yang duk main gantung. Tu kena cek sebab cara ikat pun kena tengok. Berapa jenis benang dia pakai. Berapa lilitan. Kalau dicucuk dengan jarum, yelah mak kadang-kadang balik jarum tak tahu nak letak mana, berterabur, anak pun jumpa pak cocok pada teddy bear dia. Kita pun nampak, oh ada orang sihir saya. Padahal anak buat. Kita tengok kat mana dia cocok, pada mata ke, pada perut ke, jantung ke, kemaluan ke, kaki. Tengok, cek satu-satu. Okay, itu semua perlu kepada keterangan daripada pakar. Okay, contoh kes. Ini kes yang pernah kami rawat. Pasangan ini bergaduh. Pergi office, okey. Balik rumah bergaduh macam anjing dengan kucing. Jadi masa rawat, isteri tak sedar, dia tunjuk sesuatu macam ke atas. Jadi kita fikir mungkin ada sesuatu dekat bumbung. Panjat tengok ada satu bungkusan yang mana ada tulang yang satu panjang, satu lagi tulang yang pendek, ada nama pasangan berikat. Jadi kita buka. Bila buka, leraikan, sihat, elok, tak bergaduh. Maknanya digunakan tulang anjing dan tulang kucing kerana anjing dengan kucing sifatnya bergaduh, tak boleh baik. Dia letak nama pasangan. Jadi itu contoh barang yang kita kena kemukakan supaya boleh menyokong dakwaan kita. Kalau nak lebih lanjut, cap jari siapa. Ni kalau nak pergi forensik sihir lah ni. Kalau nak bawa ke mahkamah, Tuan Hamidun boleh cek cap jari siapa pada tahu-tahu suami isteri itu saja buat. Tak tahu kan. Jadi itu kita boleh cek satu demi satu. Contoh kes kedua ialah sihir batang keladi untuk mengunci nafsu suami. Guna batang keladi. Bomoh kata, seorang datin Datin dia jumpa seorang bomoh sebab datuk dia, suami dia ni kahwin ramai. Jadi dia tak nak isteri lain diberi perhatian lebih oleh suami dia, maka dia nak kenakan sihir jerutan. Jumpa bomoh kata, kamu buat batang keladi dan benang daripada pakaian suami kamu. So dia pun ambil, bomoh buat, diikat, diperasap. Memang betul suami tu tak dapat bersama dengan isteri yang lain, hanya bersama dengan dia saja. Jadi dalam bab ni pun sama. Cuma kes ni sebab datin tu insaf, bertaubat sebab dia tengok suami dia sengsara, maka dia nak buka balik sihir tu. Masalahnya bomoh tu dah meninggal. Jadi nak buka macam ni? Dia kata, doktor, bukan saya seorang je dalam rumah bomoh tu, dia ada buku ledger, buku login dia. Ramai kata perempuan yang datang dapatkan khidmat bomoh ni. Sebab tu puan-puan saya nasihatkan sayang mana pun suami, jangan sekali-kali gunakan benda-benda macam tu. Nabi kata inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, syirik.
biarlah suami hilang sekejap pun tak apalah, dia berkongsi. Yang penting jangan hilang iman. Tuan-tuan, perempuan nak masuk syurga dengan suami ke tak nak masuk? Nak kan? Jadi jangan, yelah, masalah tu tak boleh nak elak kan. Lelaki hore-hore dia. Tapi sebenarnya saya cerita ni sebab saya jumpa banyak kes. Bukan setakat orang biasa, ustazah dia bawa 3 batang colok kat pejabat saya. Doktor, ni colok saya dapat daripada bom asli. Saya buat apa? Saya nak perasak dalam rumah saya sebab suami saya macam main kayu 3. Saya kata, ustazah kan? Ustazah. Itu masalah. Ustazah buat benda syirik ni. Dia kata, tak, saya sayang suami saya. Kata, ustazah pasang je colok dalam rumah ni, bukan suami ustazah makin sayang, dia akan keluar dari rumah, tak balik-balik sebab bau busuk. Jadi gitu keadaan dia. Sebab orang perempuan ni Allah, syaitan dia nak goda melalui cara tu. Okay, kena hati-hati Panjang lagi ni, saya ada masa 10 minit je. Kes ketiga ni tak payahlah Kes keempat kes keempat ni kes betul Ini saya sendiri pergi ke Johor. Tuan Midon ada muda lagi masa Tuan Midon, 2014 keluar surat khabar berita harian. 2014 gadis gambar dicocok jarum antara dirapas. 400 barang kes ditemui dalam premis. Masa tu kita sebut premis Tok Hitam, Tok Rimau, bom pelet. Tuan-tuan, puan-puan tahu tak, dengan cara dia buat promosi ilmu pelet ni, dia pakai Ferrari. Nak cepat kaya boleh buat benda ni, tapi sekejap je lah. Jadi antara yang digunakan, kita dapat rampas masa tu 400 barang kes. Gambar lelaki perempuan, suami isteri atau mungkin pak bermawa diikat dengan benang dan dibakar. Okey. Teknik ambil gambar bahan sebagai bahan bukti nanti kita cerita dalam forensik sihir petang ni lah. Yang keempat langkah keempat. Okey. Ada soalan? Ada soalan tuan-tuan? Perempuan nak tanya? Ya je. Tak takut ke kena sihir? Tak takut ke kena sihir? Dulu saya takut. Tanya mak saya. Dulu saya seorang sangat penakut. Kalau tengok cerita hantu, saya akan tutup mata, nampak lansir pun bergerak, saya lari, takut. Tapi ialah bila saya berguru dengan, macam Tuan Guru sebut tadi, bila kita tahu sebenar macam mana kejadian jin dan syaitan, kita akan rasa tak takut. Dulu tengok orang histeria, saya cabut lagi. Tapi bila kita dah biasa, dia macam doktor kan. Doktor dulu takut tengok darah, tapi bila dah biasa bedah-bedah lama-lama dah tak rasa apa. Begitu juga dengan bab sihir ni. Kalau tuan-tuan takut, cubalah jadi perawat, InsyaAllah hilang takut. Sama ada hilang takut atau makin takut. Cuma bagi saya kekuatan kita ialah macam Tuan Guru sebut tadi, pada keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Kalau kita amalkan zikir, insyaAllah Allah akan hilangkan sifat takut kita. Sebab tu kes Nabi Musa, kisah Nabi Musa AS berdepan dengan ahli sihir Fir'aun. Kenapa? Ulama kata sebab Nabi Musa dia tak ada apa-apa amalan, cuma dia pegang kayu tongkat tu, dan Allah berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa pada tangan kamu wahai Musa. Ulama kata apa? Tangan Nabi Musa tongkat kayu dah mati. Tiba-tiba bila Allah tajallikan pandangan pada tongkat dan tangan, dua benda ni jadi hebat. Jadi tongkat itu jadi ular yang hidup, boleh makan semua ular ahli sihir Firaun. Tangan Nabi Musa yang hitam bertukar jadi putih. Lalu ulama kata, kalaulah Allah tajallikan benda tu pada pandangannya pada hati kita sentiasa, kita zikir Allah sentiasa, insya-Allah hati kita tu boleh mengalahkan sihir. Jadi sebab tu kalau pengajar tanya saya takut tak saya, dalam hati takut juga. Mana tak takut. Tapi kita yakin bila kita sentiasa ingat Allah sentiasa, insya-Allah kita anggap itu sebagai ujian. Sebab Nabi SAW, manusia paling hebat pun Allah uji juga dengan kena sihir. Jadi kena tak kena Allah dah takdirkan, kita terima. Cuma cara kita terima tu redha atau tidak, itu basic dalam kekuatan rohani kita lah. Okey. Baik, ada lagi soalan? Ya, silakan. Salam. Kebanyakan sihir ini dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga, ataupun dilakukan oleh di kalangan pasangan itu sendiri. Benarkah kes-kes sebegini dilakukan oleh, kebanyakan dilakukan oleh pihak yang ketiga? Ya. Ataupun dilakukan oleh
di kalangan pasangan itu Pasangan. dan juga adakah hukuman berikan ada yang menghukum orang sebegini yang melakukan bomoh tu ke Baik. ataupun ni. Baik. Ada dua soalan lebih kurang. Adakah sihir itu dilakukan oleh orang ketiga ataupun pasangan? Jawapannya biasa kalau pengasih. Kalau pengasih, suami nak isteri nak suami dia kasih, maka dia kenakan sihir pengasih. Tapi akhirnya sihir pengasih inilah yang menjadikan mereka makin bercerai. Sebab setan, iblis, dia tak akan bagi benda yang bermanfaat, bahkan dia akan mudarat. Mula-mula nampaklah suami ni ikut cakap dia. Ada satu kes mahkamah, kes pendakwa raya lawan Mak Saad, kes Hasliza Ishak yang dibunuh di Perak. Kes ni dia kata apa? Isteri pertama tu jumpa seorang bomoh tu minta kuku jari manis isteri pertama dan juga tali ikat kerbau. Tuan-tuan faham kan? Kalau tali ikat kerbau maksudnya mangsa tu dia akan jadi macam orang kena cucuk hidung, lembu cucuk hidung. Ikut siapa? Ikut tuan punya kuku jari manis. Jadi memang betul. Isteri tu mengaku dalam mahkamah, tuan-tuan boleh tengok laporan mahkamah. Isteri tu kata semenjak itu suami saya mula kasih pada saya. Memang dia akan ikut, tapi ikut dalam keadaan bodoh. Jadi bodoh je. Itu mana pengasih mula-mula tapi akhirnya jadi bercerai. Ada kadang-kadang dalam keluarga tu mertua ataupun adik-beradik yang sihirkan pun ada juga. Jadi dalam bab ni samalah, maknanya selagi syaitan tu ada, dia akan masuk melalui pintu pasangan atau melalui jiran, sahabat, tempat kerja atau siapa saja. Soalan pertama. Yang kedua pasal hukuman. Setakat ni di Malaysia, Kelantan sudah ada enactment kesalahan jenayah syariah Seksyen 4 tentang orang yang amal sihir boleh dihukum, boleh didakwa di mahkamah. Di Terengganu pun ada baru ni, dah di gazette. Cuma nak laksana perlu pada sumbangan daripada pakar-pakar perubatan Islam untuk bantu. Kalau biarkan kerajaan buat saja memang agak sukar, terutama bab pembuktian. Okey, soalan last sebelum saya masuk slide ni. Pernah tak dari segi pengalaman doktor, pandangan kepakaran doktor tu bercanggah dengan pandangan doktor perubatan? Kalau ada, macam mana doktor atasi benda tu? Masalah sekarang ni tak pernah ada kes tu dibawa pihak pelaksana bawa doktor perubatan. Tapi saya pernah masa buat kajian tentang histeria, saya pernah bercanggah lah dengan doktor psikiatrik. Dia kata histeria ni bukan masalah jin syaitan. Ini adalah masalah mental, stress, depression, anxiety. Lalu saya tunjuk bukti dalam Quran disebut tentang allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dalam Quran ada dalil pertama. Yang kedua saya bawa tentang hadis-hadis bahawa berlaku zaman Nabi, iaitu Ummu Zufar. Berlaku dia kena rasuk, dia jumpa Nabi, dia kata inni usra, aku dirasuk. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, pendapat ulama dalam kitab oleh Ibn Qayyim, dia kata wujudul jin wa dukhulihi ila badanil insan sabitun bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Sebut. Kemudian yang keempat, saya tahu kalau dari Quran sunnah ulama mungkin tak terima. Saya bawa witchcraft trial. Kemudian saya bawa keratan akhbar yang berlaku, kes histeria berlaku di China, di US, di Singapura, di India. Saya tunjuk. Jadi benda tu ada. Jadi tapi biasalah orang yang bila taksub pada satu ideologi susah nak terima. Jadi kita kena berlapang dada lah. Bagi saya, kita hormat kepakaran dia dan dia kena hormat kepakaran kita. Kita sepatutnya buat bridging lah, harmonikan untuk bantu pesakit. Sebab kita nak bantu orang, bukan nak menang. Kalau kita nak menang, memang kita akan menang lah. Tapi menang, masalahnya mangsa tu terbiar macam tu. Okey. Okey. Dan last slide yang terakhir. Masa kita rawat tu, mangsa tu yang kena tu, kalau boleh bagi tahu dia, selain kita jumpa Jabatan Agama Islam, perawat, kita buku pembukti, cari yang keempat itu saksi. Siapa saksi yang boleh bantu? Ahli keluarga lah. Sebab susah kita masuk ke mahkamah, hakim akan tanya, betul ke, contoh Fatimah ni suaminya nama Mustafa tadi. Okey. Nak buktikan Mustafa ni perangai dia berubah dalam sekelip mata, kita selaku isteri tak boleh nak bukti. Tanya mak dia. Mak dia kena datang. Betul ke Mustafa ni perangai dia dulu lembut tiba-tiba berubah jadi garang?
tanya anak dia, tanya saudara mara, itu boleh jadi saksi untuk bantu memberi keterangan. Jadi kesimpulan, semua pihak perlu bantu hakim untuk membuat keputusan yang adil dan bijak. Jangan kita main terus rebut ke mahkamah mengatakan kita kena sihir tanpa ada sebarang bukti. Okay, dan kalau untuk makluman tuan-tuan yang saya sebut tadi inilah, di Kelantan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah, kesalahan takzir berhubung penjagaan agama, sihir, dan di Terengganu pun sudah ada di bawah takzir Terengganu 2001 baru ni. Okey. Baik. Terima kasih. Ada soalan? Kita ada 5 minit lagi. Ya, silakan. Salam. Tanya macam nak cari bahan bukti adalah kebanyakan yang disenaraikan adalah bukti nyata. Ya. Ada tak bohong yang memang yang tidak dijumpai, mungkin betul yang Tersembunyi. so, ataupun apa bohong. Ya. Okey. Itu dah macam mana Nak cari. Okey. Dia sebenarnya bila ada perbuatan sihir, pasti ada cara nak kesan. Contoh Nabi kena sihir. Siapa tahu buah sihir itu ditanam dalam telaga Zarwan? Malaikat bagi tahu. Dah kita nak tanya siapa? Susah. Jadi kita jumpa perawat. Bila jumpa perawat ada banyak kaedah cara nak ekstrak bukti tu. Pertama, kadang-kadang ruqyah bila tak sedar dia cakap lah, aku ada tanam dalam ni. Kita jangan percaya, kita pergi tengok kat mana tempat tu betul tak ada. Kalau nak sahkan, jumpa Tuan Hamidun, cek betul tak cap jari orang yang disebut. Jangan percaya nama yang disebut, tapi percaya, cuba siasat bahan yang disebut. Itu yang pertama. Jadi itu kaedah. Contoh macam kaedah kami, kalau tuan guru, kita sepik jari kaki kanan tu, ambil batang kayu 4 batang, kita sepik. Biasa dia akan meraung, dia cakap lah kat mana. Selagi tak cakap lagi tu, dia akan sakit. Kalau dia cakap ada dekat belakang. Hari tu satu kes, tak ada perawat tu di Johor, anak beranak tak tahu pun dia punya mbah nenek dia tinggalkan gigi palsu dengan rambut celah-celah dinding. Tak tahu. Tapi bila rawat tu barulah benda tu cakap, ada barang lagi mbah punya dekat sekian-sekian tempat, pergi ambil. Pergi tengoklah, ada gigi palsu dan juga rambut, segupah rambut. Tu masalah saka. Jadi sebab tu dah kena cari perawat-perawat yang kaedahnya boleh dibuktikan. Jangan cari yang jenis kejap tengok oh ada. Tu tak boleh. Masuk mahkamah, kalau hakim tanya macam mana cari barang tadi, oh saya buat meditasi, nampak. Tak boleh. Itu tak boleh pakai. Tapi kalau kita kata kita pegang bahu dia dan dia terus menjerit dan dicakap kat mana tempat, kita tengok tempat ada, itu kita boleh, paling kurang ada reliability dia. Tapi kena cross examination lah. Maksudnya selagi tak dapat, susah nak. Biasa akan dapat. Bagi saya, nak membukti orang kena sihir lebih mudah daripada nak bukti orang kena tembak. Pistol tu kita dapat nak buat calibration, dia punya apa, bullet test tu semua CABL dia panggil, composite CSR gunshot residue. Saya belajar CABL, composite analysis bullet apa tau. Tu macam Tuan Hamidun, nanti Tuan Hamidun akan cerita. Itu lebih susah sebab itu kita kena pergi makmah, kena cari pakar. Yang ni tak payah, disebut je cari kat mana. Sebab macam saya dah buat dari dulu, tak ada langsung. Okey, tak apa, nanti kita cerita kat luar cerita kat luar, mungkin ada soalan Kalau bab sana kita akan cerita kat luar. Ya, doktor. Assalamualaikum. Saya ni soalan 1 minit masa kita tak banyak lah. Assalamualaikum. Saya tak ada nak tanya soalan lah. Cuma saya nak share pengalaman saya selama 5 tahun mengalami sihir pemisahan ni lah. Sehingga hari ini lah. Saya rasa tak habis keluar lagi ni. Okey, saya terangkan dekat sini pengalaman saya. Saya kenal Dr. Muhyiddin ni mula-mula sebabkan kes perceraian adik saya. Adik saya telah diuji dengan kes perceraian dengan saka. Isteri dia mempunyai saka lah. Jadi saya rasa macam kenapa kita tak boleh bring up to mahkamah syariah. Apa akta-akta yang dikeluarkan sebab kita nak buat kes, buka satu kes siasatan
di situlah bermulanya saya hadiri kelas doktor, kursus doktor, anjuran doktor. Tapi ni first time jumpa kan? Ni adalah pertama kali kami bersua muka. Tapi saya hadiri kursus yang anjuran doktor dari secara visual lah. Jadi saya terangkan sedikitlah pengalaman saya. Saya Juhairiani binti Johari, berasal dari Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Okey, asal ayah dari Lembah Jaya Selatan. Boleh 1 minit Ya. Okey. Dan saya bekerja di YTL Communication 5G. Dalam bidang perakaunan. Memang jauh beza bidang saya dengan bidang ni. Tapi tak tahu kenapa Allah pilih saya untuk hadir pada hari ini. Mungkin boleh share as a testimony untuk Dr. Muhyiddin lah. Okey, secara ringkas saya cerita, memang dalam masa 5 tahun sihir pemisah itu gangguan tu adalah on off. Sebab suami saya, alhamdulillah, dia tidak tinggal solat. Dia buat segala apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Dan saya juga begitu. Apa saya cakap pada Allah, ya Allah, aku reda dengan ketentuan yang diberikan dan ujian yang aku terima hari ini. Jadi Allah pilih saya untuk hadir hari ini untuk membantu Dr. Muhyiddin sama-sama berjuang untuk memerangi iblis yang objektifnya adalah untuk meruntuhkan orang Islam tu sendiri dari sudut family lah. Dia bermula dari family lah. Kalau kita tengok, kalau saya shortcutnya, saya nak tanya soalan Ya. apa langkah yang puan dah ambil bila dah tahu macam ada simptom? Saya jumpa macam-macam perawat dengan saya Jabatan Agama? belum lagi. Jadi langkah pertama miss. Yang kedua pergi jumpa perawat. Jadi perawat tu ada buat dokumentasi? Tidak ada. Sebab saya jumpa perawat yang belum ditauliah lagi. Sebab saya difahamkan tahun depan baru dikuatkuasakan tauliah. Perawat perlu ada tauliah. Jadi lepas tu bahan-bahan bukti ada ke? Ada. Yang keempat, ada saksi? Ada. InsyaAllah. Kalau tu cubalah start dengan langkah pertama. Jumpa dulu, dapatkan runding cara dengan Jabatan Agama. Sebab kalau hakim yang bijak, dia akan tanya, dah pergi dah counselling semua? Kalau pergi lagi bagus. Saya tak ambil professional counselling lah. Saya pergi dekat orang-orang yang saya rapat, yang saya percaya. Jabatan Agama Islam? Tidak. Sebab saya fikir orang yang buat saya tu bukanlah diri dia. Dia digunakan oleh iblis. Jadi kenapa saya nak serang dia? Itu lagi disorak oleh Allah, disorak oleh iblis kan. Jadi kenapa saya nak dakwa dia? Itu adalah objektif saya. Baik. Okey puan, terima kasih atas perkongsian. InsyaAllah kalau ada kelapangan nanti kita boleh ni lagi boleh. Saya kena hormat waktu. Satu yang saya minta Sebab Datin ni tuan rumah, saya tak boleh, nanti kena halau saya. Saya bagi 1 minit Sebab ni kan buat kajian kesihatan. Saya dulu pasal JSP 48 ni kan, kita pun ada tim untuk kita masukkan dalam jawatan kuasa ramalan. Cuma persoalan sekarang pihak jawatan kuasa lah, masa kita bincang dulu, dia kata kenapa mahkamah yang perlu ambil jalan untuk gunakan JSP 48 sedangkan benda tu ada di pejabat agama. So kes tu datang pejabat agama and then pergi ke mahkamah. Jadi soalan saya, adakah perlu JSP 48 aplikasikan di mahkamah syariah itu sendiri? Kalau pandangan saya, sebaiknya di peringkat PNCR tu dulu. Tapi mahkamah menerima pakai, mengiktiraf, itu yang bagusnya lah. Sebab kalau mahkamah iktiraf, tak guna juga kalau pegawai dia buat di saringan di Jabatan Agama, tapi masuk mahkamah kata kami tak guna. Kalau ada arahan amalan, itu yang terbaik lah, saya fikir. Tapi Ustaz Datin tu salah satu sebab kita faham dalam bab institusi agama ni, kerajaan negeri ada hak dan kuasa kan. Jadi kita agak suka nak fight. Jadi kalau bermula dengan pihak Datin ni, at least ada satu vibration, gelombang untuk perjuangkan benda ni. Okey, terima kasih Datin. Okey, akhir sekali sebelum saya tutup, Tuan Muhsin, saya nak bagi iklan lah. Ini buku yang saya baru terbit saja tahun
Disember 2022. Jenayah sihir, analisis dari sudut perundangan. Yang kedua, pendakwatan ahli sihir, realiti atau fantasi. Kalau tuan-tuan nak baca macam mana benda ni boleh dibuat, ada jual kat sana, harga RM30 satu. Okey, ada 30 unit saja saya bawa. Ni 30, ni 30. Sampai cepat dia dapat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam